Minggu lepas, okey, kita dah lalu 5 soalan. Kita dah lalu 5 soalan. 5 soalan pertama mereka jawab. 2 soalan kedua Allah suruh Nabi jawab. Soalan ke-8 tu soalan ketiga. Tak perlu dijawab kerana jawapannya semua dah tahu. Okey, jadi 5 soalan minggu lepas ayat 31. Soalan pertama, siapakah bagi rezeki pada kamu daripada langit dan daripada bumi? Siapakah yang memberikan pendengaran, penglihatan? Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, siapakah yang mengeluarkan benda hidup daripada benda yang mati? Soalan yang keempat, siapa yang boleh mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup? Soalan kelima, siapakah yang mengatur, menguruskan segala urusan? Semua soalan-soalan ini ditanya oleh orang musyrikin, maka mereka menjawab Allah. Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Bagus ni. Ni satu akidah yang benar ni. Rezeki Allah. Okey. Siapa yang yakin pelajaran dia, sijil dia jamin rezeki dia, rosak akidah. Sijil, pelajaran, okey. Sijil, pelajaran, pengalaman, semua tu asbab sahaja yang Allah Ta'ala jadikan untuk bagi rezeki. Ada orang tak ada sijil, tak ada pelajaran, tak ada pengalaman, ada dia rezeki dia. Jadi dalam bab ni, orang musyrikin punya akidah betul. Dalam bab siapa bagi rezeki ni, Allah. Siapa bagi pendengar, siapa bagi melihat, Allah. Siapa keluarkan yang hidup pada yang mati pada yang hidup. Siapa tak habis segala urusan, Allah. Masya Allah, betul. Tapi ayat 31 minggu lepas Allah Ta'ala tanya, afala tatakun? Tahu semua Allah buat, tapi kenapa tak takut? Tak takut ke Allah sekat rezeki kamu? Tak takut ke Allah sekat rezeki kamu? Bab rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Kan? Tapi kamu tak takut ke kamu durhaka pada Allah, kamu kufur pada Allah, kamu langgar perintah Allah? Tak takut ke Allah sekat rezeki kamu? Allah boleh sekat rezeki tu macam mana? Allah tak perlu pun nak buat tutup pasar raya apa semua. Tu tak perlu pun. Allah hanya sekat sumber air je. Ayat akhir surah Al-Mulk Allah kata apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, apa pendapat kamu? Sekiranya semua sumber-sumber air kamu menjadi kering. Kok atas tak turun, kok bawah tak keluar. Air mata air pun tak keluar. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa akan datangkan pada kamu air yang mengalir? Kalau kita baca surah Al-Mulk tu, lepas kita baca faman ya'tikum bima'in ma'in, sunat kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Baik dalam semayang, baik luar semayang. Soalan tu, siapa dapat datangkan kalau semua sumber-sumber air kamu dah kering? Siapa boleh datangkan pada kamu air yang mengalir? Siapa? Jadi sunat kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Baik dalam semayang, baik luar semayang. Nak ceritanya apa dia? Allah yang mengatur segala rezeki, tiba-tiba kamu berani kufur pada Allah, kamu berani keluarkan kenyataan yang Allah Ta'ala tak redha, iaitu Allah ada sekutu, Allah ada isteri, Allah ada anak. Kamu tak takut ke Allah sekat rezeki kamu kat dunia? Dan Allah Ta'ala tak bagi kamu rezeki yang baik kat akhirat. Apa rezeki yang baik kat akhirat? Masuk syurga Allah. Itu dia panggil rizkun karim. Rizkun karim dapat melihat Allah di syurga, dapat makanan dalam syurga. Kamu tak takut? Jadi ayat hari ni, 32 ayat ini, maka Allah kata itulah Allah. Zalikum ni dia refer audien dia ramai orang. Kalau zalika, audien dia seorang. Kalau zalikuma, audien dia 2 orang. Zalikum, audien ramai, sebab tu zalikum. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maknanya, selain Allah yang dianggap sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang the truth. Fake, palsu, tipu. Allah tanya sendiri, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tu Tuan Safi merahkan zalikum. Zalikum sama je. Beza dia audien berapa orang. Kalau audien seorang zalika, audien ramai zalikum. Boleh? Okey, baik. Maka Allah tanya ni satu soalan untuk orang yang pelik tadi tu. Apa lagi lepas kebenaran? Ada lagi tak yang lagi tinggi pada kebenaran? Ada lagi tak yang selepas pada kebenaran? Tak ada. Kalau selepas kebenaran ada lagi yang mengaku dia benar, maka tidak lain tidak bukan dia adalah ad-dhalal. Itu masuk mak kat situ. Madza ba'dal haqqi illa dhalal. Satu kita terjemah dia, apa lagi yang ada selepas kebenaran? Melainkan kesesatan. Ataupun ma tu kita terjemah tidak ada.
Tidak ada yang selepas kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun. Baik. Tuan Safi tengok perkataan anna tu bulatkan boleh Tuan Safi? Anna. Anna ni adalah satu soalan yang pelik. Anna, terjemah dia bagaimana? Bawah tu. Terima kasih Tuan Safi. Kalau saya nak tanya bagaimana cara buat kuih, saya guna kaifa. Kaifa bagaimana? Bagaimana cara buat kuih, bagaimana cara masak nasi goreng. Soalan untuk benda yang tak pelik. Tapi kalau benda yang pelik mustahil, benda-benda yang pelik. Ditanyakan anak untuk benda yang pelik, yang mustahil. Contoh anak dalam surah Ali Imran, Nabi Zakaria jaga Maryam. Maryam duduk kat satu bilik yang mana tak ada orang lain yang ada akses untuk masuk bilik tersebut kecuali Nabi Zakaria. Tiba-tiba Nabi Zakaria tengok ada datang makanan-makanan dalam bilik tersebut. Dia tak bagi pun makanan tu. Dia tak hantar pun, tak ada orang hantar pun. Tiba-tiba boleh ada makanan kat situ. Maka Nabi Zakaria tanya Maryam dengan perkataan Anna. Muka surat saya cari ya. Tolong baca Puan Asmah boleh? Surah Ali Imran. Muka surat 54. Ayat bawah sekali. Boleh? Puan Asmah tolong baca. Ayat bawah sekali. Kalau kita tengok, kalau boleh semua buka lah. Page 54, ayat 37. Ya. Ada perkataan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap. Okey, Puan Asmah, lepas ni baca muka surat sebelah pula Puan Asmah. Lepas ni muka surat sebelah. Lepas ni lah. Jadi, tengok kat sini. Nabi Zakaria, dia pelik tengok dekat Maryam ada makanan. Sedangkan orang lain tak boleh masuk keluar bilik tu, dia seorang je boleh. Mihrab, nama tempat tu mihrab. Jadi Nabi Zakaria tengok, dia tanya, dari mana makanan ni? Soalan pelik. Anna ni digunakan untuk soalan yang pelik. Lepas tu dia tanya, Anna tu macam mana boleh ada makanan kat sini? Bahkan dalam tafsir tulis, bukan sekadar pelik ada orang masuk, bahkan buah-buah yang diberikan kepada Maryam pada masa itu adalah masa musim panas, dia ada buah musim sejuk. Masa musim sejuk, dia ada buah-buah musim panas. Tu yang pelik kan? Okey, muka surat sebelah dia Puan Asmah, ayat 40. Tadi Nabi Zakaria tanya Anna untuk Maryam, ni Anna untuk dia pula. Malaikat datang cakap kata nanti awak dapat anak. Nabi Zakaria tanya soalan yang pelik. Kena baca Puan Asmah, muka surat 55 ayat 40. Tadi ada Anna kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul." Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nampak ayat 40 kat skrin ada ayat 40. Dan dalam ayat 40 tu ada Anna juga. Jadi Allah cakap kat Nabi, Allah hantar malaikat cakap kat Nabi Zakaria, nanti dia dapat anak. Dalam keadaan dia dah tua, isteri dia mandul pula tu. Jadi dia pun tanya, macam mana boleh dapat anak? Jadi Anna ni adalah digunakan untuk tanya benda yang pelik, hairan, ajaib. Boleh? Baik. Jadi kembali semula ayat kita sekarang. Mungkin ada sahabat-sahabat baru masuk. Kita sekarang surah Yunus, muka surat 212 ayat 32. Jadi Allah Ta'ala pelik. Allah Ta'ala cakap kepada kita betapa peliknya orang-orang musyrikin ni. Tahu kehebatan Allah, boleh buat tu, boleh buat ni, mendatangkan tu, mendatangkan ni, menyekat itu, menyekat ini. Tapi mereka masih lagi tak anggap Allah tu saja Tuhan. Maka Allah kata, fa'anna tusrafun. Macam mana kamu boleh dipalingkan daripada kebenaran? Kamu dah ada pengetahuan yang cukup tentang Allah, tetapi kamu macam mana boleh kena tipu lagi? Jadi contoh soalan pelik dia.
Dia ni mak cikgu, ayah cikgu, abang dia semua cikgu. Tapi dia macam mana boleh fail dalam pelajaran ni? Macam mana dia boleh fail dalam pelajaran ni? Ayah dia cikgu, mak dia cikgu, abang dia cikgu. Tapi dia boleh fail, pelik lah. Itu maksud dia. Jadi orang musyrikin tahu Allah punya kuasa, boleh buat tu, boleh buat ni. Allah sahaja yang turunkan rezeki, Allah sahaja yang boleh sekat rezeki. Tapi macam mana mereka boleh mengatakan, merasakan ada lagi Tuhan selain Allah? Tu ana ni pelik sebenarnya. Jadi soalan yang Allah Ta'ala tujukan pada mereka ni nak beritahu pada kita bahawasanya apa yang mereka fahami itu, apa yang mereka pegang sebagai akidah dan keyakinan mereka itu sangat-sangat pelik. Okey, tu tak cerita soalan mereka lagi dalam surah Ar-Ra'd. Soalan mereka dalam surah Ar-Ra'd, peliknya tahu macam mana? Kalau tanya mereka, siapa buat langit? Allah. Siapa buat bumi? Allah. Siapa turunkan hujan? Allah. Okey. Maksudnya mereka tahu lah Allah buat benda yang tak pernah ada kepada ada. Tiba-tiba, bila Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka, nanti lepas kita semua mati, kita akan dihidupkan balik. Keluar soalan daripada mulut mereka, boleh ke lepas kita mati Allah hidupkan kita balik? Kalau bahasa kita kata apa? Bodoh soalan. Kalau kita lah nak cakap pada mereka tu. Tolong buka boleh? Puan Ena ayat tolong baca boleh? Buku surat 249 ayat bawah sekali. Surah Ar-Ra'd 249 ayat bawah sekali. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Terima kasih Puan Ena. Jadi Allah katakan Nabi Muhammad, kalau kau berasa hairan pelik, wahai Muhammad, yang lagi pelik, yang lagi hairan adalah kata-kata mereka, kata-kata orang kafir. Orang kafir ni, dia tahu Allah boleh buat segala-galanya. Dia tahu bumi daripada tak ada, boleh jadi ada. Langit daripada tak ada, boleh jadi ada. Manusia yang daripada tak ada, boleh jadi ada. Tu orang kafir tahu. Tiba-tiba bila Allah suruh Nabi kata, nanti lepas manusia mati hidup balik. Keluar soalan pada mulut mereka. Boleh ke kita dah jadi tanah nanti kita hidup balik? Alah bodohnya lah soalan. Nak senang faham ayat ni. Contoh analogi dia mudah. Satu orang cikgu, pensyarah universiti, 20 tahun dia mengajar universiti bahasa Inggeris. Dia mengajar pelajaran bahasa Inggeris kat universiti 20 tahun. Tiba-tiba kita buka sekolah rendah, sekolah menengah international, sekolah international school, sekolah menengah. Kita buka sekolah menengah. Kita dah tahu dah cikgu tu, dia ada pengalaman mengajar universiti 20 tahun bahasa Inggeris. Tiba-tiba cikgu tu datang nak interview untuk jadi cikgu bahasa Inggeris kat sekolah kita. Kita dah tahu dia mengajar 20 tahun universiti bahasa Inggeris, kita bertanya soalan ke cikgu tu. Awak boleh ke mengajar sekolah menengah bahasa Inggeris ni? Awak mampu ke? Awak pandai ke nak ajar bahasa Inggeris kat sekolah menengah ni? Cikgu tu pun tak nak jadi mengajar kat sekolah kita. Kenapa? Yang interview tu bongok sangat tanya soalan. Orang tu dah mengajar universiti 20 tahun bahasa Inggeris. Tiba-tiba untuk mengajar sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dia boleh tanya soalan, mampu ke, pandai ke, boleh ke, soalan cerdik semua. Nampak sangat orang tukang tanya soalan tu bodoh, tak layak jadi tukang tanya soalan kat sekolah tersebut. Apa maksud saya? Orang musyrikin, dia tahu Allah boleh buat tu, buat ni daripada tak ada kepada ada. Tiba-tiba bila cakap, nanti lepas kita mati kita hidup balik. Boleh ke jadi hidup balik kita lepas kita semua jadi tanah? Itu dinamakan soalan bodoh tu. Samalah juga ayat kita sekarang. Tahu Allah sahaja boleh buat segala-galanya. Allah sahaja boleh buat segala-galanya. Tapi dalam masa yang sama masih yakin percaya ada Tuhan lain selain Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya, macam mana orang yang yakin aku sahaja boleh buat segala-galanya, tapi dalam masa yang sama boleh lagi dia kata ada Tuhan lain selain Allah. Termasuk bagaimana mereka dapat dipalingkan. Jadi kalau tanya mereka jawab apa? Kalau tanya orang musyrikin, mereka jawab apa? Ikut agama nenek moyang. Apa nenek moyang kami kata tu kami ikut. Walaupun di sudut logik akal, benda tu tak logik, tak masuk akal,
Tapi sebab nenek moyang dah pesan, inilah ajaran dia, inilah akidah dia, pegang dah sampai mati. Walaupun bodoh tak tahu apa-apa, pegang juga. Okey, baik. Ayat 33. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Okey. Haqqat telah benarlah. Haqqat telah benar, telah tetap, semua boleh. Kalimatu ketetapan. Kalimatu ketetapan. Rabbika Tuhanmu. Rabbika Tuhanmu. Ala ke atas. Ala ke atas. Okey. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Okey. Fasaku fasik. Fasaku fasik. Annahum bahawasanya mereka. Annahum bahawasanya mereka. La tidak. La tidak. Yu'minun akan beriman. Yu'minun akan beriman. Tolong terjemahkan dia. Ammar terjemahkan oleh Ammar. Yang kita sekarang ayat 33 surah Yunus Ammar. InsyaAllah. Okay. Dan demikianlah ketetapan Tuhan kamu ke atas orang-orang yang fasik, bahawasanya mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Terima kasih Ammar. Ya Allah kata apa? Dalil dah ada, dalil logik akal dah ada, hujah yang jelas pun dah bagi. Patutnya mereka kena terimalah hujah ni untuk menerima Allah saja Tuhan, yang Esa tak ada Tuhan selain Allah. Tapi nak Oshan dah pegang kuat dengan ajaran nenek moyang, kefahaman nenek moyang, bagilah 10 dalil logik akal, 20 dalil logik akal, mereka tetap tidak akan beriman. Sebab tu Allah kata, benarlah ketetapan Allah yang telah ada di Lauh Mahfuz. Orang kafir ni dia takkan beriman walaupun dia tahu kebenaran, walaupun dia dah dengar dalil yang jelas, walaupun dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka tu make sense, tapi nak macam mana pegangan agama ni nak wayang lagi kuat, mereka tetap tidak akan beriman. Nampak? Ayat macam ni sama ayat macam 100 surah ni tak silap saya. Okey. Muka surat 220. Kalau baca muka surat 220, Wan Izawani boleh. Page 220. Ayat 99 dan ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, menjadikan seluruh umat manusia beriman jika Tuhanmu menghendaki. Nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak mengkehendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman. 100. Tiada seseorang pun akan beriman melainkan dengan izin Allah. Allah menimpakan azab atas orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya. Terima kasih Puan Izawani. Poin dia, kalau Allah nak, Allah boleh buat semua manusia beriman. Tapi itu bukan matlamat tujuan Allah ciptakan dunia. Allah kata tidak ada manusia akan beriman melainkan dengan izin Allah. Maksudnya apa? Orang-orang ni Allah tak izinkan mereka beriman. Kenapa Allah tak izinkan? Sebab mereka walaupun dah dibentangkan kepada mereka 10 kebenaran, 10 dalil, 10 hujah, 10 kebenaran, 10 dalil, 10 hujah, okey, mereka tetap tidak akan beriman. Mereka tetap memilih untuk tak nak beriman. Sebab itu Allah tidak izinkan mereka beriman. Jangan pula kita faham, kenapa mereka tak beriman? Allah tak izin. Kalau kita faham macam tu sahaja, tu je jawapan kita. Kenapa mereka tak beriman? Allah tak izin. Dah, tu je penerangan dia. Maka orang akan nampak salah Allah. Ya, Allah tak izin. Soalan ni, kenapa Allah tak izin? Sebab Allah tahu mereka memang tak akan tinggalkan kefahaman salah mereka, walaupun dah dibagi 100 dalil yang apa mereka pegang tu salah, tak betul, tetap tak nak beriman juga. Okey, baik, seterusnya. Muka surat 213. Muka surat 213. Okey. So, ada 8 soalan. 5 soalan mereka jawab. 2 soalan, bukan 3. 2 soalan Allah suruh Nabi jawab. Okey. 2 soalan Allah suruh Nabi jawab. 1 soalan tak perlu dijawab.
Sekarang kita nak masuk soalan yang ke-6. Kul katakanlah, hal adakah min daripada syurakaikum, sekutu-sekutu kamu. Syurakaikum, sekutu-sekutu kamu. Man, siapa yang, the one who, man, siapa yang yabda'u, memulakan al-khalqa, penciptaan makhluk. Al-khalqa, penciptaan makhluk. Summa, kemudian yu'iduh, dia akan mengulanginya. Yu'iduh, dia akan mengulanginya. Okey. Yu'iduh, dia akan mengulanginya. Kul, katakanlah, Allah lah. Terjemah Allah lah. Yabda'u, yang memulakan. Okey. Al-khalqa, penciptaan makhluk. Summa, kemudian yu'iduhu, dia akan mengulanginya. Fa maka anna, bagaimana boleh. Okey. Tu'fakun, kamu ditipu. You are deluded away. Tak tahu sebut betul ke salah. Tapi terjemah tu'fakun tu ditipu. Perkataan tu'fakun ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia berasal pada perkataan ifkun. Alif, fa, kaf. Tak kisahlah alif tu hamzah dia bawah ke atas ke, tapi tu'fakun di huruf asalnya hamzah, fa, kaf. Tu'fakun. Daripada perkataan tu'fakun ni, tuan-tuan dan puan-puan, keluar perkataan ifk. If ni cerita ataupun benda-benda yang diada-adakan. Benda yang tak ada, tapi diada-adakan. Contoh, peristiwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Dia tak buat pun. Tapi cerita tu diada-adakan oleh orang munafik yang jahat. Dari orang munafik. Maka peristiwa Aisyah dituduh tu namanya apa? Ifk. Tengok muka surah An-Nur boleh. Surah An-Nur. Tolong baca dia Tuan Haji Syahril, Page 351 ayat atas sekali. 351 ayat atas sekali, surah An-Nur. Ada perkataan ifk. Ayat 11 ya Ustaz. Ayat 11, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatkannya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dari dosa yang diperbuat, dia mendapat azab yang besar pula. Okey, Tuan Safi tolong merahkan ifk. Ayat dia, innal ladhina ja'u bil ifk. Nampak ifk? Alif, fa, kaf. Tu. Orang kata terjemah slander. Kat skrin terjemah berita bohong. Ifk tu berita bohong. Berita terjemah slander. Tuduhan yang palsu. Tuduhan yang tak betul. Penipuan. Satu penipuan. Jadi ayat kita sekarang, Allah Ta'ala tanya orang kafir, bagaimana kamu boleh kena tipu? Bagaimana kamu boleh kena tipu? Sedangkan kamu tahu dah jawapan pada soalan aku ni. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Zanaria terjemahkan boleh? Puan Zanaria, ayat Boleh, kita sekarang. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, adakah daripada sekutu kamu siapa yang memulakan penciptaan makhluk, kemudian dia akan mengulanginya? Katakanlah, Allah lah yang memulakan penciptaan makhluk dan kemudian dia akan mengulanginya. Maka bagaimana boleh kamu ditipu? Terima kasih Puan Zanaria.
Jadi ini soalan ke-6. Ini soalan ke-6. Soalan ke-6 ialah, ada tak di kalangan sekutu-sekutu kamu lah, maksudnya yang kamu anggap sebagai Tuhan, berhala ke, tokong ke, Nabi Isa ke, malaikat ke, okey, boleh tak kamu beritahu satu contoh nama berhala Tuhan kamu selain Allah yang mula-mula originate the creation? Dialah orang mula-mula buat langit. Dialah orang mula-mula buat gunung. Dialah orang mula-mula turunkan hujan. Dialah makhluk ataupun berhala ataupun tokong yang pertama jadikan rumput, jadikan buah-buahan. Boleh tak? Ada tak? Jadi soalan ni orang kafir boleh jawab? Tak boleh jawab. Orang kafir tak akan boleh jawab. Kalaulah ada, contohlah ada, boleh tak lepas gunung tu hancur, dia buat balik gunung tu bagi ada? Katakanlah dia boleh ciptakan orang. Lepas orang tu mati, boleh tak buat hidup balik orang tu? Maka soalan ni orang kafir tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Tidak ada. Nak jawab apa? Memang tak ada pun. Maka Allah SWT yang jawab. Allah suruh Nabi jawab. Kul, wahai Muhammad, jawab pada mereka. Allah lah yang memulakan segala penciptaan kejadian. Dialah yang memulakan. Dan nanti dia akan hancurkan semua sekali dengan orangnya, dengan malaikat-malaikatnya. Semua dia akan hancurkan. Dan dia akan buat balik. Hari kiamat nanti dia akan buat balik. Tengok surah Hud balik, surah Hud. Tolong baca Puan Maisarah, surah Hud. Ada ayat yang sama macam ni. Soalan bab menciptakan ni, surah Hud ke? Ar-Ra'd, sorry surah Ar-Ra'd, bukan surah Hud. Maafkan saya. Muka surat, yes, 251 ayat 16. 251 ayat 16. 251. Ayat 16. Ya. 16, okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Terima kasih Puan Maisarah. Maksudnya, kalaulah berhala yang kamu anggap Tuhan macam Allah tu, sama level dengan Allah, sama kuat, sama power macam Allah, boleh tak dia create satu makhluk yang sama macam makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan? Boleh tak? Dia kat sini sebenarnya ada dua, tak boleh. Jangan harap Tuhan-Tuhan tu, berhala-berhala tu boleh cipta makhluk yang sama hebat macam makhluk yang Allah ciptakan. Takkan berlaku yang kedua. Kerana apa? Yang pertama pun tak boleh. Yang kedua ialah makhluk yang dibuat oleh selain Allah tu sama macam yang Allah buat. Tak mungkin. Kerana apa tak mungkin? Nombor satu pun tak boleh. Okeylah, hari ni ada orang buat klon. Klon tikus, klon orang. Apa lagi orang buat klon? Macam-macam klon lah orang buat hari ni kan. Klon manusia, klon tikus. Lepas tu dia nak claim, ni buat orang ahli sains boleh buat klon tu, klon ni. Sama tak? Makhluk yang Allah buat dengan klon yang dibuat tu sama tak? Yang Allah buat ni ada perasaan, ada sedih, ada gembira, ada air mata, ada peluh, ada macam-macam. Bila klon tu ada juga air mata, ada peluh. Klon yang mereka buat tu boleh tak proses makanan masuk dalam mulut dia, jadi proses-proses pun keluar najis macam manusia jadi. Macam kilang dalam badan manusia Allah Ta'ala buat. Kilang proses makanan keluar jadi najis. Ni dalam badan kita ni. Boleh ahli sains buat klon yang sama macam tu? Pertama tak boleh buat. Kalau boleh buat pun takkan sama dengan yang Allah Ta'ala buat. Kualiti dia, kesempurnaan dia takkan sama. Jadi bagaimana kamu ni, balik semula kita, bagaimana kamu tahu hanya Allah sahaja yang boleh menciptakan makhluk daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah juga boleh buat dia ada balik. Contoh, satu tanah gersang, tanah kering, tanah yang baru lepas kemarau, tak ada satu tumbuhan pun. Allah lah yang mula-mula tumbuhkan tumbuhan kat tempat tersebut. Orang kafir tahu. Dengan cara mendatangkan hujan, melembutkan tanah. Dan nanti akan datang pada musim kemarau, akan habis semula rumput-rumput itu. Betul? Orang kafir betul.
Dan siapakah yang akan buat dia jadi ada balik? Orang kafir pun tahu, Allah Ta'ala. Jadi soalan-soalan macam ni sepatutnya fikir. Kenapa aku nak sembah lagi benda yang tak boleh buat macam Allah buat? Sembah Allah saja sudah. Tapi mereka tetap kena tipu juga dengan siapa? Dengan ajaran nenek moyang. Yang mereka dah pegang teguh sejak kecil lagi bahawasanya sebenarnya bukan Allah je Tuhan. Ada juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan yang pelik kedua. Fa'anna tu'fakun. Maka mana kamu ni yang ada akal, cerdik, boleh berfikir, tapi dapat dipalingkan daripada penipuan-penipuan tersebut. Maksudnya orang cerdik, orang berakal, boleh fikirlah. Guna akalnya yang bijak, yang logik. Cuba fikir guna akal. Tapi nak macam mana? Penipuan ni telah sebati dalam diri mereka sejak mereka lahir lagi. Mak ayah mereka dah terapkan dalam fikiran mereka, ni Tuhan kamu, ni Tuhan kamu, ni Tuhan kamu, ni yang bagi makan kat kamu, ni bagi rezeki kat kamu. Walhal, boleh buat apa pun berhala-berhala mereka tu. Jadi waktu Allah Ta'ala guna anda lagi. Pelik sungguh. Tahu Allah je boleh buat, selain Allah tak boleh buat. Tak boleh jawab soalan-soalan macam tu. Tapi pegang juga dengan benda yang tak kuat, tak hebat, tak mampu macam mana Allah mampu. Okey, baik. Soalan yang ke berapa ni? 6. Sekarang soalan ke-7. Okey, ayat 35 pula. Qul katakanlah, hal adakah min daripada syurakaikum, sekutu-sekutu kamu. Syurakaikum, sekutu-sekutu kamu. Man, siapa yang ataupun apa yang pun boleh, Yahdi dapat memberi petunjuk, ila kepada al-haq, kebenaran. Qul katakanlah, Allah lah. Yahdi yang memberi petunjuk. Li kepada al-haq, kebenaran. Okey, Tuan Safi terjemah Tuan Safi. Soalan kita baru. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, adakah daripada sekutu-sekutu kamu siapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Al-Quran dia menggunakan uslub ataupun cara soal menyoal. Kerana apa? Bila kita berceramah, kita hanya bagi fakta. Audien dia hanya akan terima. Dia tak perlu pegang fikiran dia tak perlu press otak dia, tak perlu bekerja kuat untuk cari. Sebab kita berceramah ni, kita hanya bagi. Tapi penceramah yang hebat adalah penceramah yang hebat dalam bermain soal jawab. Dia soal, dia suruh audien fikir, audien mungkin bagi jawapan 2-3 jawapan, dan dia bagi jawapan yang sebenar. Jadi sebenarnya cakap ke penceramah tu, tak buat macam tu, bagi jawapan terus je. Tak soal jawab apa. Sebenarnya uslub soal jawab, tujuan dia apa dia? Supaya audien ni dia menerima kebenaran dalam keadaan otak dia dah bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan dalam ilmu bisnes, dia kata apa tu dalam ilmu bisnes? We have to know the right question to ask. Kita kena tahu soalan yang sebetulnya patut kita tanya. Kadang-kadang orang bisnes dia tanya kita soalan yang tak sepatutnya, sakit hati. Daripada jadi nak beli barang dia tu, tak jadi beli barang dia. Okey. Dia nak jual periuk pada kita. Dia nak jual periuk yang tekan terus siap masakan tu. Apa nama tak tahu, periuk 6,000 lebih 7,000. Jadi soalan pertama dia tanya kata, "Cik sayang tak isteri cik?" Nak jual periuk tu soalan pertama. Kena tak kena soalan tu? "Cik sayang tak isteri cik?" Kalau cik sayang, cik tak perlu suruh dia buat kerja lama-lama kat dapur ni. Produk kami. Letak barang, tekan, kepok dia masak sendiri. Boy. Nak suruh beli periuk dia, tanya soalan sayang tak sayang isteri cik. Cerdik soalan.
Jadi dia menggunakan uslub soalan juga dalam nak jual produk dia. Tapi soalan dia tu senang cerita tak layak digunakan untuk jual produk. Saya jual emas contoh. Saya ni ejen jual emas. Betul Ahmad? Saya ejen jual emas. Jadi sebelum saya jual emas saya kat orang lain, saya tak adalah pergi-pergi bawa emas. Encik nak beli emas, saya jual emas. Pening kepala orang. Apa ni? Tiba-tiba ni. Orang tu belum bersedia fikiran dia untuk dengar tentang emas. Jadi saya nak ajak orang beli emas saya gunakan soalan. Saya tanya dia, Encik, saya nak tanya Encik soalan boleh? Apa dia dalam dunia ni, kalau kita beli, kita tak akan rugi. Kita beli, kita tak akan rugi. Kita tak akan anggap benda tu satu pembaziran. Apa dia? Dia dah mula fikir. Kalau tak, dia dah mula bekerja untuk fikir. Dia pun jawab. Rumah? Betul. Lagi? Tanah? Betul. Lagi satu? Dia mungkin tak jawab, dia pun jawab. Emas. Betul lah emas. Dia kat situ dah ada soalan yang menyebabkan dia dah bersedia dalam fikiran dia. Dalam tiga-tiga perkara tadi, Encik, saya tanya dia pula lah. Mana paling mudah nak manage, nak simpan, nak jaga? Rumah ke, tanah ke, emas? Dia fikir rumah nak kena bayar bulan-bulan, nak kena maintenance, tanah pun nak kena bayar cukai tanah. Emas lah mudah sekali. Ya, emas mudah sekali. Waktu lepas 2-3 soalan tu, saya pun masuk. Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Dia panggil leading question. Saya jual minyak enjin. Minyak untuk servis kenderaan. Memang saya jual pun. Jadi saya kalau pergi kat orang, saya kata, Cik nak beli minyak hitam? Minyak enjin? Apa ni? Tiba-tiba tanya soalan macam tu. Tak salah. Tapi itu bukan cara yang sebenar untuk kita kenalkan produk kita pada dia. Cara dia macam mana tau? Cara jual minyak enjin ni. Ni ilmu bisnes ajar dia. Kita pergi kat seorang tu, si fulan tu, kita tengok dia pakai kereta. Tuan Haji, cantik kereta tu Haji. Walaupun dah lama tapi color dia cantik lagi. Boleh lah Ustaz. Tuan Haji biasa servis kat mana? Soalan dia. Tuan Haji biasa servis kat mana? Saya dah habis warranty ni. 5 tahun saya servis kat Proton, dah habis warranty, saya pergi servis kedai biasa lah. Dah ada servis dalam fikiran dia. Kereta, servis. Saya pun tanya dia, biasa Tuan Haji servis pakai minyak enjin apa? Lubricant jenis apa? Saya beli, mana ada Ustaz. Baru saya masuk. Tuan Haji, saya ada jual minyak hitam, minyak enjin. Ya ke? Jadi sebelum saya cerita produk minyak enjin saya dah dahulukan dengan soalan-soalan yang buat dia berfikir tentang kereta, servis. Jadi masuk bab minyak enjin, mereka dah terus faham. Berbeza dengan pergi jumpa orang, Haji nak beli minyak hitam saya? Kenapa ni kat Masjid Surau tiba-tiba minyak hitam ni? Dalam ilmu bisnes dia panggil leading question. Satu soalan bawa pada soalan yang lain, satu soalan bawa pada soalan yang lain. Allah tanya, balik tu cerita bisnes lah biar. Sekarang balik mulai kita. Allah tanya orang musyrikin, soalan demi soalan, soalan demi soalan, dan setiap soalan tu kalau kita tengok rentetan dia punya susunan dia semua ada kaitan. Mula-mula Allah tanya bab rezeki. Lepas Allah tanya bab rezeki, Allah Ta'ala tanya bab hidup mati. Lepas Allah Ta'ala tanya bab hidup mati, Allah tanya bab ciptaan. Last sekali, ni saya kelas tadi, Allah Ta'ala tanya juga bab beri petunjuk. Manusia hidup ni nak petunjuk. Petunjuk yang membawa kepada kebenaran. Semua manusia, Allah Ta'ala buat sifat dia, naluri dia nak menuju kepada kebenaran. Betul kan? Orang yang zalim pun, bila dia dizalimi oleh orang lain, dia nak cari kebenaran. Masa dia dizalimi oleh orang lain. Memang sifat manusia nak mencari petunjuk. Jadi, Allah Ta'ala tanya soalan pada orang musyrikin yang ke-7 ni. Ada tak di kalangan sekutu-sekutu kamu dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Berhala ke, tokong ke, boleh tak? Mereka beri petunjuk kepada kebenaran. Dan kalaulah mereka beri petunjuk kepada kebenaran, sesama mereka tu ada berbeza pendapat. Siapa yang benar ni? Okey. Sama-sama musyrikin, tapi kumpulan ni kata ni Tuhan nombor 1. Sama-sama musyrikin, kumpulan ni kata ni yang nombor 1. Jadi siapa sebenarnya yang beri petunjuk kepada kebenaran ni? Itu soalan dia.
Tengok surah Al-A'raf, page terakhir surah Al-A'raf. Kalau baca Puan Asmah boleh, surah Al-A'raf page terakhir. Okey. Muka surat 176. 175 dulu lah, 175. Ayat 193. 193. Dengan 176, 198. Ada, Puan Asma? Minta share screen, Tuan Sofi, tolong share screen. Itu dah ada kat screen, Puan Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyerunya yakni berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama sahaja hasilnya untuk kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Terima kasih Puan Asma. Sebelah dia Puan Asma, sebelah dia pula. Ayat 198. Boleh Tuan Sofi, 198. Sama juga macam ni, lebih kurang. Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, nescaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat. Okey. Terima kasih Puan Asma. Jadi bagaimana kamu nak mengatakan berhala ni beri petunjuk, Tuhan ni beri petunjuk? Bagaimana? Sedangkan dia tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh cakap apa-apa, dia tak boleh nak mengatakan apa-apa. Okeylah, kita pun terima juga mereka punya counter pada kita dengan mengatakan, ya, batu tu hanya simbolik. Batu yang kami sembah, tokong kami sembah tu hanya simbolik. Kami pun tahu batu tu tak boleh buat apa. Tapi sebenarnya di sebalik batu tu ada Tuhan sebenar yang kami tak nampak. Di sebalik batu tu ada Tuhan sebenar yang kami tak nampak. Jadi Tuhan sebenar yang kami tak nampak itulah yang beri petunjuk kepada kami untuk terus istiqamah buat amalan-amalan kami. Itu jawapan orang musyrikin. Tak kisahlah Buddha ke Hindu ke pagan ke apa ke. Itulah ajaran mereka mengatakan patung, tokoh yang kita nampak tu, patung memang tak boleh buat apa pun. Tapi di sebalik patung ada Tuhan yang kami tak nampak. Okey, so siapa yang sebenarnya Tuhan? Siapa sebenarnya Tuhan? Kumpulan ni kata ni lah Tuhan dia. Dalam ajaran Hindu pun banyak Tuhan-Tuhan dia. Jadi siapa sebenarnya Tuhan? Sebab tu dalam surah Yusuf, Allah tak suruh Nabi Yusuf tanya soalan pada orang Mesir yang masa tu kafir lagi. Tuhan yang satu lagi bagus patut kita ikut ke ataupun Tuhan yang banyak lagi patut kita ikut? Tolong tengok surah apa ya? Surah Yusuf. Kalau baca Tuan Safi surah Yusuf. Muka surat 240. 240 ayat yang ke-39. 240 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Okey, terima kasih Tuan Sofi. Wahai dua sahabat sepenjara, Nabi Yusuf cakap pada dua kawan dia lah yang sepenjara dengan dia. Tuhan-Tuhan yang banyak, yang berbeza-beza tu, mana satu betul tak tahu. Layak dijadikan sebagai Tuhan ataupun Allah yang Maha Esa Maha Perkasa. Mana lagi bagus? Mana lagi bagus? Okey? Yang ni kata ni betul. Ni kata sama-sama Buddha, sama-sama Hindu, sama-sama mereka pun ada berbeza pendapat mengenai Tuhan. Kita orang Islam ada beza, tapi beza kita mengenai furuk. Ni sunat ke tak sunat, ni bid'ah ke tak bid'ah, ni afdal ke tak afdal, ni boleh buat ke tak boleh buat dari sudut cabang. Adapun dari sudut ketuhanan, mazhab apa saja,
Syiah ke, Wahabi ke, semua mengaku Tuhan tu satu je dalam agama Islam. Maksudnya pokok kita Tuhan tu tetap satu je. Yang berbezanya furuk, cabang-cabang. Adapun orang agama-agama lain, mereka sesama mereka pun dah berbeza bab ketuhanan. Jadi siapa sebenarnya Tuhan ni? Mana satu Tuhan ni? Jadi Tuhan-Tuhan kamu yang kamu kata banyak ramai tu, ada tak di kalangan mereka yang boleh memberi petunjuk kepada kebenaran? Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah mengenai ciptaan-ciptaan, kebenaran mengenai kehidupan selepas mati, kebenaran mengenai syurga neraka. Ada tak? Kebenaran adalah apa yang diceritakan dalam Quran dan telah terbukti benar pada hari ini. Okey, jadi ada tak di kalangan berhala-berhala kamu yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Agak-agak kalau kita tanya soalan ni pada musyrikin hari ini, mereka jawab apa? Mereka jawab, ya, apa yang kami dapat hari ini, apa yang kami sembah ini, kerana berhala ni lah beri petunjuk kepada kami. Berhala ni lah yang membuatkan kami istiqamah sebab berhala ni. Macam mana kita nak jawab? Jawapannya adalah, berhala tu tak boleh cakap. Berhala tu tak boleh melihat. Kamu hanya claim ada Tuhan di sebalik berhala tersebut dan kamu tak pernah jumpa dia pun, tak pernah cakap dengan dia. Kamu tak pernah jumpa dia, tak pernah cakap dengan dia. Habis tu kamu, orang Islam sembah Allah, pernah jumpa Allah. Pernah jumpa Allah, pernah cakap dengan Allah. Ya, kita tak pernah jumpa Allah, tak pernah cakap dengan Allah. Tapi Allah yang kita percaya tu, Allah yang kita beriman tu, telah menurunkan buku Alkitab, telah menghantar para Nabi. Kami percaya kat Nabi yang dihantar dan kami percaya kat buku yang dihantar. Lepas tu kita sembah dia. Lepas tu kita dengar peraturan-peraturan dia. Tu dia beza dia. Kamu, berhala kamu ada lantik Rasul. Berhala kamu tu ada turunkan kitab pada kamu. Berhala kamu tu ada bagi kitab pada Rasul-Rasul kamu. Tak ada. Jadi kamu hanya claim dapat hidayah daripada berhala kamu, sedangkan berhala kamu tak buat apa-apa pun pada kamu. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Jadi soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, semua Allah jawab. Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Maka soalan ke-8, setelah ditanya-tanya soalan tadi, orang kafir tak boleh jawab. Adakah? Maka man, Tuhan yang. Jangan terjemah orang yang. Man, Tuhan yang. Ataupun siapa yang Yahdi memberi petunjuk ila kepada al-haq, kebenaran, al-haq, kebenaran, ahaqku, lebih patut, ahaqku, lebih patut, an, untuk, yuttaba'a, diikuti, yuttaba'a, diikuti, aman, ataupun siapa yang, man, aman, ataupun siapa yang, tidak, Yahidi dapat memberi petunjuk kepada kebenaran. Terjemah Yahidi dapat memberi petunjuk kepada kebenaran. Illa melainkan yuhda, dia diberi petunjuk. Yuhda, dia diberi petunjuk. Okey. Maka malakum, bagaimana kamu? Malakum, kenapa kamu? Malakum, kenapa kamu? Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Tahkumun, kamu membuat keputusan. Tahkumun, kamu membuat keputusan. Okey, terjemahkan dia. Puan Ena Ayub, terjemahkan boleh? Ayat 35 part kedua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah dari sekutu-sekutu kamu orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah memberi petunjuk kepada kebenaran, maka apakah orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran berhak untuk diikuti, ataupun siapa yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bahawa dia diberi petunjuk. Maka mengapakah bagaimana
apa ni, bagaimana berbuat demikian, bagaimana kamu mengambil keputusan. Okey, terima kasih Puan Rina. Okey, ada dua orang guru depan kita. Kita ada dua pilihan ni nak belajar fiqh. Guru pertama ni, kalau kita tanya dia soalan fiqh, macam saya lah, guru pertama kita tanya dia soalan fiqh, dia akan jawab apa? Nanti saya tanya guru saya. Nanti saya tanya ustaz saya. Nanti saya tanya guru saya. Nanti saya tanya ustaz saya. Ni guru fiqh pertama depan kita. Seorang lagi guru fiqh, guru yang pakar, yang alim mengenai ilmu fiqh, macam Ustaz Zaidul Rasul. Kita tanya apa soalan semua dia boleh jawab. On the spot. Dia tak kata pun, nanti minggu depan saya jawab balik. Jadi sekarang kita ada dua orang guru ni, pilihan. Guru A, yang macam saya, bila orang tanya soalan, nanti saya tanya cikgu saya balik, saya tanya guru saya. Guru B macam Ustaz Zaidul. Tanya je tu jawab, tanya je tu jawab. Jadi dalam dua orang guru ni, dua-dua buka kelas fiqh, dua-dua elan. Siapa nak join boleh join. Kita rasa kita mana? Siapa guru yang kita akan pilih untuk ajar kita fiqh? Dalam dua-dua guru. Of course, kita akan pilih guru yang kita tanya dia tak perlu tanya orang lain lagi. Dia betul boleh jawab. Betul kan? Kenapa nak ikut guru yang kalau kita tanya, dia kena jawab. Dia akan jawab. Nanti kita tanya guru saya, minggu depan saya bagi jawapan. Kenapa? Baik tu pergi pada guru yang dia tu boleh jawab. Ni contoh nak faham ayat ni. Jadi antara dua orang guru tu, semua kita akan pilih guru yang kedua kan. Kenapa nak kena tanya guru tu? Dia hanya boleh jawab kalau guru dia jawab. Kalau guru dia tak jawabkan tu dia tak boleh jawab apa-apa. So sama juga dalam ayat ni, Allah Ta'ala tanya soalan dan tak bagi jawapan pun. Inilah soalan yang ke-8, tak bagi jawapan. Kerana jawapan dia, semua dah tahu. Adakah Tuhan yang boleh memberi petunjuk kepada kebenaran lebih layak, lebih patut untuk diikuti? Ataupun Tuhan yang tak mampu nak beri petunjuk kepada kebenaran, melainkan Tuhan tu sendiri diberi petunjuk oleh Allah, barulah dia dapat beri petunjuk kepada kebenaran. Sedang Allah buat dia dapat bercakap, Allah buat dia dapat mendengar, dan Allah buat dia dapat menyampaikan pada orang kata-kata, nasihat dan sebagainya, barulah dia boleh menyampaikan kebenaran pada orang. Jadi mana lagi patut? Kalau masuk ayat ni apa tu? Masuk ayat ni, katakanlah Allah Ta'ala buat berhala dapat bercakap, Allah Ta'ala buat berhala dapat mendengar, Allah Ta'ala dapat buat berhala memberi nasihat. Itu pun masih lagi kita kena ikut Allah yang beri petunjuk. Sebab apa? Berhala tu dapat bercakap pun Allah yang bagi dia bercakap. Berhala tu dapat mendengar pun Allah masih lagi Allah yang bagi dia dapat mendengar. Termasuk illa ayyuda. Melainkan dia tu sendiri diberi petunjuk oleh Allah untuk bercakap, mendengar, menyampaikan nasihat. Jadi soalan ni tak perlu jawab. Jawapan dia budak sekolah tadika pun tahu. Budak sekolah rendah pun tahu jawapan dia. Siapa patut ikut? Orang yang boleh tunjuk pada kebenaran. Kalau kita ikut, takkan kita nak ikut orang yang tak mampu nak tunjuk pada kebenaran. Maka soalan terakhir untuk mereka, bagaimana kamu buat keputusan ni? Kamu tak guna akal ke? Kamu tak guna fikiran yang waras ke? Kamu tak guna gaya berfikir yang betul-betul sempurna ke? Bagaimana kamu boleh buat keputusan bahawasanya Allah ada sekutu-sekutu dan sekutu tu boleh buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni? Boleh? Jadi soalan terakhir ni Allah Ta'ala guna perkataan kaifah ni. Kenapa? Soalan ni bukan soalan pelik. Allah Ta'ala hanya mengatakan, kamu dah tahu mana patut diikut, mana tak patut diikut. Tapi kenapa kamu pilih yang tak patut diikut berbanding yang patut diikut? Sebab tu Allah guna kaifah saja. Tak perlu guna anna macam sebelum ni. Sebelum ni anna tu untuk benda pelik. Sekarang ni kamu punya keputusan tu pelik. Sebelum ni soalan macam sebelum ni, macam mana kamu boleh kena tipu? Macam mana kamu boleh kena apa lagi? Kena scam dengan orang-orang yang sebarkan jalan sesat ni. Dan soalan sekarang ialah, setelah kamu mengetahui ni betul, ni salah, ni patut, ni tak patut, kenapa kamu masih buat keputusan nak ikut yang tak patut? Tu point ni. Kenapa kamu masih buat keputusan nak ikut yang tak patut? Okey? Kita tanya anak kita, mana lagi yang baik? Isap rokok ke tak isap rokok?
tak isap rokok lagi baik? Mana lagi baik? Keluar malam dengan kawan-kawan nombor motor ke malam-malam duduk kat rumah duduk dengan family? Mana lagi baik? Anak kita pun jawab, duduk kat rumah dengan family lagi baik. Tapi esoknya ataupun hari-hari selepasnya dia masih lagi isap rokok, anak kita tu. Dia masih lagi keluar nombor motor malam-malam dengan kawan-kawan dia. Maka soalan untuk dia, malakum, kenapa kamu ni? Kenapa kamu buat keputusan yang kamu dah tahu salah? Isap rokok salah, kamu pilih juga nak buat. Keluar malam-malam nombor motor dengan kawan-kawan, tak baik, tak bagus, salah. Kamu pilih juga nak buat. Jadi soalan untuk dia ni, famalakum, kenapa kamu? Pelik ni kamu ni. Kamu dah tahu yang ni patut, ni tak patut, kamu buat juga yang tak patut. Itu maksud malakum. Mengapa kamu? Okey, baik. Soalan seterusnya habis 8 soalan. Habis 8 soalan yang Allah suruh Nabi SAW tanyakan pada orang kafir. So ayat 36 Allah nak beritahu kepada kita. Kita nak masuk ayat 36 ni. Allah nak beritahu kepada kita. Kenapa mereka masih lagi tak nak terima kebenaran setelah kebenaran disampaikan kepada mereka. Okey. Ayat 36 dan ma tidaklah yattabi'u mengikut follow aksaruhum oleh kebanyakan mereka illa melainkan zonna sangkaan zonna conjecture assumption guess, itu terjemah zonna. Inna sesungguhnya az-zon sangkaan la tidak okey, yughni memberi manfaat min daripada al-haq kebenaran syai'an sedikit pun, terjemah syai'an sedikit pun. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui dengan ma apa yang yaf'alun mereka lakukan. Terjemahkan dia Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mengikuti oleh kebanyakan mereka melainkan sangkaan-sangkaan. Sesungguhnya sangkaan-sangkaan tidak bermanfaat daripada kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. So, kita nak cerita sekarang. Apa yang Quran sampaikan pada Nabi, sifat dia bukan zon. Zon ni lawan dia yakin. Zon ni assumption. Dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Lawan pada zon adalah yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, lawan pada zon yakin, satu lagi lawan pada zon adalah qat'i. Dalam ilmu fiqh, kita hanya berbeza dengan mazhab lain dari sudut zon. Contoh, zon, kunut dalam solat subuh sunat ke tak sunat? Imam Syafi'i kata sunat, Imam Hanifah kata tak sunat. Okey. Sentuh wanita lepas ambil wuduk, Imam Syafi'i kata batal wuduk, Imam Hanifah kata tak batal wuduk. Jadi perbezaan ini dipanggil zon. Apa maksud zon? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Itu dipanggil zon. Kita baca Quran, sedekahkan pahala pada si mati. Sampai ke tak sampai? Ada sebahagian mengatakan sampai, ada sebahagian mengatakan tak sampai. Jadi itu masih lagi dalam kategori zon. Boleh berbeza pendapat. Tapi sembahyang wajib, zina haram, judi berdosa, tu zon lagi tak? Tak. Ada tak mana-mana mazhab kata tak wajib? Sunat je, sembahyang 5 waktu sehari semalam.
Jadi bab sembahyang tu wajib, zina tu haram, judi tu berdosa, itu bukan lagi zon. Itu namanya dalam kaedah fiqh dia panggil qat'i. Qat'i itu pasti kebenaran dia dan disepakati kebenaran. Boleh? Ini beza zon dengan qat'i dalam bab fiqh. Dalam bab akidah, kita tak boleh zon. Apa maksud zon dalam bab akidah? Saya rasa betul lah Allah tu satu. Saya rasa betul lah Nabi Muhammad tu utusan Allah. I think, I guess, my assumption, betul lah nanti akan adanya hari kiamat, kita bangkit semula pada kubur, hadap depan Allah Ta'ala. Orang macam ni tak sempurna iman dia. Masalah iman dia. Dalam bab rukun iman yang 6 tu tak boleh ada zon. Semuanya kena yakin. Semuanya kena yakin. Tak boleh ada zon. Nampak terbeza zon dengan yakin. Orang musyrikin, apa yang mereka percaya tentang kefahaman mereka, sebenarnya mereka hanya berpegang kepada zon, assumption. Sebab tu hari ni ada orang Cina ke, orang India ke, setengah mereka yang cerdik sikit, yang moden-moden ni. Balik kampung kita tengok dia sembah berhala, jadi ada kawan-kawan yang baik sikit dengan dia. Kenapa sembah berhala? Tak, aku tengok ayah aku buat je lah. Percaya ke tu boleh bagi tolong waktu? Tak percaya pun, tapi dah kalau tak buat nanti dia orang cakap apa pula? Buat je lah. Buat je lah. Ada ni setengah-setengah orang kawan kita non-Muslim, dia belum masuk Islam, dan kita tahu dia buat apa cara keagamaan dia. Dia buat macam ni, buat je lah. Percaya ke? Tak percaya pun. Kita buat. Kenapa buat juga? Buat juga sebab ada mak yang buat. Nanti kalau aku tak buat, orang cakap apa pula? Aku buat je lah. Dia orang marah aku pula. Jadi ada setengah mereka yang tak percaya pun apa ajaran agama mereka. Boleh? Orang Islam, walaupun dia tak semayang, tanya dia, percaya tak ada azab kubur pada masyarakat tiang sirat, syurga, neraka? Percaya. Walaupun dia berjudi, zina, minum arak, orang Islam, tanya dia, percaya tak nanti ada azab kat akhirat untuk dosa-dosa ni? Percaya. Walaupun dia teruk dalam agama Islam, dia tetap yakin terhadap apa yang Islam ajar pada dia. Tapi orang kafir, walaupun dia tak Islam, dia kata dia agama sekian, dia orang sendiri pun tak percaya apa yang ajaran untuk guru dia orang ajarkan. Kristian punya agama, macam-macam ajaran-ajaran pelik dalam agama Kristian, sebab tu ada orang yang dia keluar pada agama Islam, keluar daripada agama Kristian dan lebih memilih jadi orang tak ada agama. Sebab apa? Pening ajaran dia ni, tak apa-apa, tak logik akal, tak masuk akal langsung. Menunjukkan apa yang mereka pegang tu adalah zon. Bukan satu benda diyakini. Kita dalam bab akidah tak boleh ada zon. Siapa ada zon dalam bab akidah, rosak iman dia. Dia kena ngucap balik. Semua dalam 6 rukun iman tu kita mesti yakin. Tak boleh rasa-rasa betul lah Muhammad tu Rasulullah, rasa-rasa lah. Ikut dalil-dalil logik akal rasanya boleh terima lah Nabi Muhammad tu Rasulullah. Tak boleh. Semua bab akidah 6 rukun iman tu kita kena yakin. Baik. Dalam kaedah, saya pun nak beritahu. Zon ni dalam bahasa Arab, dalam kaedah dipanggil apa ya? Kaedah fiqh. Al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin ni dia tak akan boleh dilawan dengan syak. Benda yang syak dengan benda yang yakin, mana kita akan ikut? Benda yang syak yang kita yakin, mana kita akan ikut? Saya dengan Ammar duduk kat kedai makan. Duduk kat kedai makan. Tiba-tiba datang satu orang hamba Allah, dia cari anak perempuan dia. Kecil lagi lah, umur 7-8 tahun. Dia pun tanya saya, Cik nampak tak anak perempuan, anak patung, pakai tudung merah jalan kat sini? Saya kata apa? Saya tak perasan lah. Saya tak pastilah dia lalu ke tak lalu. Nampak? Saya tak perasan, saya tak pasti. Jawapan saya masih lagi dalam kategori zon, syak, right. Amal yang makan depan saya, jawab apa kat makcik tu? Ya makcik, saya nampak tadi anak makcik bawa anak patung tudung merah kan? Pakai kasut putih, betul? Saya nampak dia lalu kat sini. Jadi jawapan saya masih lagi dalam kategori syak, zon, right. Tapi jawapan Amal adalah qat'i, yakin. Agak-agak makcik itu nak dengar cakap Amal ke dengar cakap saya? Of course, dia akan pilih cakap Amal kerana Amal bagi jawapan dengan yakin. Saya tak pasti
Saya nampak, jawapan saya tak pastilah. Saya nampak ada lalu lebih orang budak, tapi tak pastilah anak pakcik ke bukan yang lalu kat sini tadi. Jadi makcik itu tak akan terima cakap saya. Sebab cakap saya tadi masih lagi dalam radar, dalam kita kata tahap zon, syak. Adapun Ammar, dia cakap dengan yakin. Dia nampak ciri-ciri anak perempuan makcik itu. Jadi makcik itu akan dengar cakap dia. Antara yakin dengan zon, mana patut dia ikut? Yang yakin bukan ikut zon. Sebab tu dalam bab fiqh, dia panggil apa tau? Al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin tak boleh dikalahkan dengan syak. Contoh macam ni. Kita solat isyak, kita syak. Ni rakaat keempat ke ketiga? Keempat ke ketiga? Keempat ke ketiga? Jadi mana yakin, mana syak? 4 syak. Boleh jadi 4, boleh jadi belum 4. Tapi 3 yakin ke tak? Yakin dah 3. 3 dah yakin sekarang. Sekarang 3 tu dah yakin. Bilangan 3 tu dah yakin. Cuma 4, patut 4 ke? Patut 3. 4 ke patut 3? Ambil yang paling kurang. Kenapa yang kurang tu lebih diyakini berbanding dengan yang banyak? Ataupun seorang dah ambil wuduk. Dia yakin dia dah ambil wuduk. Dia dah yakin dia dah ambil wuduk. Dia syak. Dia tak ingat. Dia tak pasti. Wuduk dia dah batal ke belum? Dia dah tersentuh belum tangan isteri dia? Itu syak. Jadi ikut kaedah fiqh, apa dia nak kena ikut? Al-yaqin la yazalu bisyak. Dia kena ikut apa yang yakin. Jangan ikut apa yang dia syak. Apa yang dia yakin? Dia yakin dia dah ambil wuduk. Bak dia dah pegang isteri dia belum, dia dah kentut ke belum, tu syak. Jadi syak tolak tepi, pegang apa yang yakin. Jadi masa tu kalau kita was-was, wuduk aku dah batal ke belum? Tak dah, hukumnya belum batal. Aku dah ambil wuduk tadi, tu confirm aku yakin. Yang dah batal ke belum, tu syak. Syak kalah, yakin menang. Nampak? Tapi berbeza dengan, aku dah ambil wuduk ke belum? Kalau macam tu, aku dah ambil wuduk ke belum? Masa tu belum ambil wuduk. Kerana apa? Dah ambil wuduk ke belum tu dalam syak. Sebelum tu dia tak ada wuduk, tu dia yakin. Maka kira dia tak ada wuduk. Ni kaedah fiqh. Benda yakin dengan benda syak, of course kita akan tolak benda syak, benda zon, kita ambil benda yakin. So, kenapa saya terangkan benda tu? Orang musyrikin, kefahaman mereka berdasarkan zon. Kita punya kefahaman berasaskan hujah yang jelas nyata. Hujah yang tepat yang jelas. Jadi mana nak ikut? Yang jelas, yang nyata, yang tepat, yang diyakini berbanding dengan benda zon. Of course, ikut benda yang tepat diyakini. Kita pun yakin? Ya, yakin. Orang kafir tanyalah pula, macam mana awak yakin awak tak pernah jumpa Allah? Memang kita tak pernah jumpa Allah, tapi kami yakin. Orang yang Allah pilih sebagai Nabi adalah orang yang cakap benar. Dan kami yakin Nabi itu jujur, amanah, dipercayai. Apa Allah sampaikan, macam mana Allah sampaikan, itulah dia sampaikan kepada kami. Dan kami yakin apa dia sampaikan semua benar. Sebab tu kami cakap dengan penuh keyakinan. Okey. Tengok ayat zon. Mana ayat zon? Surah Al-An'am. Boleh Al-An'am. Muka surat, tolong baca dia Tuan Haji Syahrin boleh? Tuan Haji Syahrin. Saya nak tunjuk perkataan zon. Kita dalil-dalil sembahyang wajib, zina haram, judi haram, kita sebut dengan yakin kerana dengan jelas Allah sebut dalam Al-Quran. Muka surat Allahumma salli ala Muhammad lagi ni mana? Okey, 148. Boleh tak 148? Ayat 148 dan 149. 148 dan 149. Ayat berapa Ustaz? 148 dan 149. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutunya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kami hanya mengira. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia menghendaki, nescaya kamu semua mendapat petunjuk. Okey, terima kasih Tuan Syahrin. Jadi mereka cakap tu tak boleh, ni tak boleh, Allah ada sekutu, Allah ada partner. Mana dalil dia?
untuk kamu cakap dengan penuh yakin, ni Allah sekutu, ni Allah punya partner, mana dalilnya? Mana dalil? Sebut dalil dari sudut logik akal dan sebut juga dalil dari sudut dipanggil akli dan nakli. Akli, logik akal. Nakli itu nun qaf lam, dinukilkan daripada Nabi Adam ke, dinukilkan daripada Nabi Nuh ke, dinukilkan daripada Nabi Ibrahim ke. Sebut dalil mengatakan ni Tuhan kamu dari sudut akli dan dari sudut nakli, nakal. Dalil ada dua, satu dipanggil dalil akli, satu dipanggil dalil nakli. Akli, logik akal. Nakli, Quran hadis ataupun kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ke. Dia cuba datangkan dalil daripada nakli, keluarkan untuk kami. Maksud akli itu Allah pernah berfirman dalam Taurat ke, Allah pernah berfirman dalam Injil ke, Allah pernah sampaikan pada Nabi Ibrahim ke, Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, keluarkan, beritahu. Allah sampaikan bila, dalam kitab apa, ayat berapa, surah apa. Bila tak boleh sampaikan, maksudnya apa kamu cakap tu bukanlah benda dalil nakli. Logik akal, cuba bagi dalil logik akal sikit, kenapa kamu kata tu Tuhan? Kenapa kamu anggap ni Tuhan? Sedangkan dia bukan buat tu, bukan buat ni. Jadi kalau kamu tak boleh bagi dalil akli, kamu tak boleh bagi dalil nakli, apa yang kamu follow selama ni adalah assumption semata-mata. Assumption semata-mata. Penipuan yang dianggap sebagai satu keyakinan, tapi masih lagi dalam kategori zon. Adapun hujah yang kuat, dalil yang jelas dari sudut akli dan nakli adalah milik Allah. Milik Allah. Allah Ta'ala bagi dalil dengan jelas dari sudut akal. Allah Ta'ala bagi dalil dengan jelas dari sudut apa lagi? Nakal. Dari sudut nakal maksudnya Allah sampaikan pada para nabi sampaikan pada umat. Jelas. Semua para nabi sama je dalam bab Allah tu Esa. Semua kitab yang turun daripada Allah semua sama dari sudut Allah tu Esa. Itu je. Boleh? Okey, baik. Kalau kita tengok ayat-ayat yang zon ni, contoh nama-nama berhala kan. Nama-nama berhala yang orang kafir bagi. Tak kisahlah mana-mana umat pun, umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Ibrahim ke. Berhala mereka ada nama. Tapi nama-nama mereka tu masih lagi dalam kategori zon. Maksud zon bukan daripada Allah. Bukan daripada mana-mana Nabi. Surah Yusuf. Tolong baca surah Yusuf. Puan Zanaria telah baca? Muka surat. Tadi Tuan Safi baca 240. Tadi Tuan Safi baca 39. Sekarang cuba baca 40. Muka surat 240. 240. Okey. Ayat 40. Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Satu ayat lagi, Puan, satu page lagi. Puan Zanaria, 526. 526. Ayat 23. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang demikian tidak menurut melainkan sangkaan belaka dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Jadi ayat ni lagi jelas penerangan kita hari ini. Nama-nama berhala yang mereka panggil berhala mereka, Lata ke, Uzza ke, Manat ke, ayat 19-20 surah yang sama ayat Najm ni, ada nama-nama berhala. Allah beritahu, nama-nama tu kamu sendiri yang bubuh. Nenek moyang kamu yang bubuh. Allah tak pernah turunkan dalil satu habuk pun. Okey, ni berhala aku nama dia sekian-sekian. Ni sekutu aku nama dia sekian. Tak pernah pun. Jadi apa yang kamu ikut hanyalah zon, assumption.
Dan benda tu ikut hawa nafsu. Nafsu kamu suruh berpegang dengan benda tersebut. Sebab apa? Kalau ikut ajaran Muhammad, kan? Ikut ajaran Muhammad, nanti kena tinggal ajaran nenek moyang, kena tinggal ritual-ritual yang dah lama. Dan orang kafir Mekah ni, dia anggap apa tau? Dia niaga mudah, dia tanaman mereka hidup subur, keluarga mereka bahagia sebab berhala-berhala ni lah. Jadi, kalaulah mereka kena ikut ajaran tinggal berhala, kalau mereka nak yakin Allah tu Tuhan, tak jadi masalah. Tapi nak kena tinggal berhala, masalah. So apa? Kalau tinggal berhala, nanti macam mana niaga? Maju ke tak maju? Kalau tinggal berhala, nanti macam mana binatang ternak? Nak membiak dengan cepat ke lambat? Kalau tinggal berhala, nanti tumbuh-tumbuhan dapat subur ke tak dapat subur? Jadi mereka sayang nak tinggal berhala sebab nafsu. Jadi sebenarnya, mereka ikut nafsu dan juga mereka ikut assumption. Di mana lagi patut? Nak ikut ajaran yang benar ke nak ikut assumption? Kita masuk ayat kita sekarang. Boleh? Okey, baik. Sambung ayat baru. Okey, jadi Allah kata ayat 36, sorry tak habis lagi ya. Kebanyakan mereka ikut azan. So yang lain tu apa yang lain tu? Yang lain tu macam mana? Yang lain tu bila Allah sebut most of them, maksudnya dia baki lah kan. So yang baki tu ikut apa? Yang baki tu ikut hawa nafsu. Apa maksud ikut hawa nafsu? Ikut hawa nafsu ni macam ni. Dia dah tahu ajaran nenek moyang dia tak betul. Dia dah tahu ajaran nenek moyang dia salah. Yang lain, most of them ni rasa-rasa betul ajaran nenek moyang dia. Rasa-rasa ni lah ajaran sebenar. Rasa-rasa ni lah ajaran yang boleh selamat dunia akhirat. Rasa-rasa. Yang lain tu mereka yakin ajaran mereka salah. Tapi kenapa tak nak ikut ajaran Nabi Muhammad ni? Jadi, orang-orang yang masih memeluk agama yang salah zaman Nabi ni, mereka hanya zon, rasa-rasa, kuat ke prasangka mereka, ajaran mereka betul. Yang lain, most of them ni, yang kuat prasangkaan mereka, ajaran mereka betul. Balance katakanlah 20%. 20% ni macam mana? 20% ni mereka yakin ajaran mereka salah. Tapi kenapa tak nak beriman juga dengan Nabi Muhammad? Ni jawapan dia. Tengok page 378. Ayat atas sekali. Tolong baca Puan Maisarah boleh? 378 ayat atas sekali. Surah An-Naml 14. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Tu point dia. Apa dia? Hati mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad, tapi ingkar juga sebab zalim dan sombong. Biarlah, tahulah dia betul tapi tak nak ikut dia juga. Lawan dia. Tahu dah dia buat tu betul, ajaran nenek moyang tu salah. Kalau semua betul bagi kat dia, kita nak pegang pun. Kita kata dia salah juga. Itu maksud ayat ni. Okay. Bukanlah maksud most of them zon, hanya assumption. Baki tu yakin. Yang baki tu yakin salah. Tapi pilih nak lawan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Allah kata, ayat kita kedua hari ni Allah kata, telah tetaplah di sisi Allah di mahfuz, orang fasik memang tak akan beriman. Walaupun dia dah tahu dia salah. Walaupun dah tahu antara ajaran dia dengan ajaran Islam, zon lawan yakin. Tapi tetap mereka pilih nak ikut yang zon juga. Okey, seterusnya ayat 37. Setelah mereka diberi jawapan oleh Allah tentang kebenaran keesaan Allah, sekarang nak masuk bab Quran pula. Wa dan ma tidak kana adalah dan tidak adalah hazal Quran ini bahawa yuftara diada-adakan, produce, yuftara diada-adakan, min daripada dunillah selain Allah, wa dan lakin tetapi tasdiqa
membenarkan. Tasdiqa, Quran ni, tasdiqa membenarkan. Allazi kitab yang. Allazi kitab yang. Terjemah macam tu terus senang. Baina yadaihi sebelumnya. Baina yadaihi sebelumnya, sebelum Al-Quran. Maksudnya Taurat, Injil, Zabur semua dibenarkan. Wa dan tafsila menerangkan dengan detail. Tafsila menerangkan dengan detail. Okey. Alkitab kat sini bukan buku-buku. Alkitab kat sini maksudnya apa dia? Ketetapan-ketetapan. Terjemah Alkitab kat sini, ketetapan-ketetapan. Okey, maksudnya apa dia? Ketetapan-ketetapan yang dah ada di sisi Allah, Quran terangkan. La, tidak ada raiba, keraguan. Raiba, keraguan, doubt. Fi, di dalamnya, dalam Al-Quran. Min, daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Okey, terjemahkan dia Ammar. Terjemahkan oleh Ammar. Ada Ammar? Ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah adalah Quran ini bahawa diadakan daripada selain Allah dan tetapi membenarkan kitab yang menerangkan secara terperinci segala ketetapan yang tiada keraguan dengannya daripada Tuhan sekalian alam. Okey, baik. Terima kasih, Ahmad. Dia sebenarnya macam ni. Orang tak nak terima. Orang dah tak suka. Dia akan bagi dalil-dalil, hujah-hujah mereka untuk di-reject. Sebelum ni, mereka bagi dalil, hujah untuk reject keesaan Allah. Maka Allah dah jawab. Hujah-hujah tu Allah dah jawab. Jadi setelah habis jawapan, mereka dah tahu. Mereka dah tak boleh lawan lagi jawapan-jawapan Allah. Sekarang mereka beralih ke soalan seterusnya. Sekarang kita beralih ke soalan yang seterusnya. Okey? Kita nak kerja. Orang tu kita nak masuk kerja. Tapi orang tu memang tak suka kita. Kita nak masuk kerja, orang tu tak suka kita. Kita pergi interview, ikut syarat dia semua kita ada. Tapi dia tak suka kita. Setelah kita bagi, dia kata saya tak nak pilih awak sebab awak gini. Kita pun bagi jawapan. Ya, saya gini sebabnya gini. Saya buat macam saya dalam rekod saya dia pilih gini sebab saya gini. Kita bagi jawapan. Untuk setiap point yang diguna untuk reject kita, tak bagi kita masuk tempat kerja dia, kita bagi jawapan. Jadi dia tak suka juga kat kita. Dia nak beritahu kita tak layak juga. Dia cari point baru untuk mengatakan kita tak layak kerja kat situ. Last sekali, dia kata apa? Saya tak nak pilih awak sebab tempat rumah awak jauh dari tempat kerja. Itu je alasan dia. Contohlah, bos kita jahat, dia nak buang kita. Contohlah ni, bos kita jahat, dia nak buang kita. Mula-mula dia kata, saya nak buang kamu sebab ni. Kita pun jawab. Saya buat ni jawapan dia. Ni alasan saya buat perkara ni. Dia diam. Dia reka sebab kedua. Saya nak buang kamu sebab yang kedua ni. Kita pun jawab juga. Sebab kedua ni, saya buat gini, ni alasan saya. No. Last sekali, tahu dia bagi alasan apa nak buang kita. Okeylah, saya nak berhentikan awak sebab saya tengok rumah awak jauh dari tempat kerja. Kesian awak datang jauh-jauh. Nah, tu je alasan awak. Apa maksud saya cerita ni? Walaupun cerita rekaan, berlaku setengah tempat. Kita nak beritahu, bila orang tu dah tak suka, dah tak nak terima, dia akan cari berbagai-bagai alasan untuk mereject. Tu point dia. Untuk mereject. Okey? Satu orang masuk meminang, perempuan ni letak syarat, saya nak cari orang yang kerjaya bagus, pelajaran bagus, ada rumah, ada kereta. Datang seorang lelaki, tak handsome. Kerjaya ada, rumah ada, kereta ada, gaji bagus. Jadi perempuan tu kata, contohlah, kenderaan, dia dah ada kenderaan. Rumah, dia dah ada rumah. Pelajaran, dia dah ada sijil pelajaran yang tinggi. Kerja yang stabil, dia dah lama kerja stabil. Jadi semua yang diminta, semua dah bagi. Last sekali dia pun bagi alasan apa? Sebenarnya saya nak belajar lagi. Macam tu. Hakikatnya dia tak nak. Bila dia tak nak, bagilah apa-apa jawapan yang sesuai pun. Bila dah tak nak, dia tu tak akan pusing-pusing agar jadi tak jadi. Supaya benda tu tak jadi. So, orang musyrikin sebelum ni dia nak beritahu, apa Nabi Muhammad sampaikan tu tak betul tentang keesaan Allah.
Setelah Allah bagi jawapan, keesaan Allah ni benar, ni dalil dia. Keesaan Allah ni tepat benar, ni dalil dia. Sekarang mereka terpaksa pusing poin yang kedua. Apa dia? Quran tu tak betul. Sebelum ni apa Nabi Muhammad sampaikan tak betul. Allah tu Esa tak betul. Sekarang mereka nak pusing, mereka kata Quran tu pula tak betul. Sekarang Allah nak mula jawab balik. Kenapa kamu kata Quran tak betul? Mesti aku nak jawab. Quran yang kamu kata salah, mesti aku nak jawab. Okey? Boleh? Ni jawapan-jawapan. Contoh, kita buat tahlil, kita baca Quran, kita sedekahkan baca Quran tepi kubur, kita buat apa lagi, wirid lepas sembahyang. Ada kumpulan-kumpulan yang mengatakan kita bid'ah sesat. Ustaz-ustaz kita pun jawab, ni kami buat tahlil, ya, kami tahu Nabi tak suruh buat, Nabi tak pernah buat, tapi kami buat tahlil sebab gini. Kita dah jawab, dia tak puas hati, dia pusing balik. Dia pusing benda lain pula. Okey, bab kunut. Kita pun jawab bab kunut gini. Dia tak puas hati, tetap nak salahkan kita juga. Tetap nak mengatakan kita tak boleh bid'ah. Dia masuk cerita baca Quran kat kubur pula. Di setiap persoalan yang mereka timbulkan, kita dah bagi jawapan. Tapi tak nak terima juga, dia pergi soalan lain. Samalah juga Allah nak bagi tahu apa Nabi Muhammad sampaikan tu betul. Apa yang sampaikan pada dia. Okey, dah tak ada jawapan, dah nak reject tentang keesaan Allah. Sekarang mereka pusing kepada yang Quran pula. Mereka pusing tentang Quran pula. Maka Allah kata, Quran tu bukan direka daripada selain Allah. Sebab kalau Quran tu direka selain Allah, kamu akan jumpa banyak kontradik dalam 6,000 ayat lebih. Kalau Allah yang bukan menciptanya, menyelesaikan banyak kontradik. Ayat ni bertentangan ayat ni, ayat ni bertentangan ayat ni. Oleh kerana Allah yang mereka ataupun buat Quran, tidak ada sebarang kontradik. Pengetahuan Allah Ta'ala luas. Lagi pula, Quran ni datang, dia tidak ada percanggahan dalam bab akidah dengan kitab Taurat, Injil, Zabur. Tak ada. Dia membenarkan isi-isi akidah tauhid yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur. Itu satu. Yang kedua, Quran ni menerangkan dengan detail ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan di Lauh Mahfuz. Ketetapan tentang mati, ketetapan tentang syurga neraka, ketetapan tentang apa bakal berlaku akan datang, semua Quran dah terangkan. Dan Quran ni juga tidak ada sebarang keraguan pun dalamnya. Dalam susunan, saya tunjuk susunan. Dia mula-mula dipanggil Raibun, keraguan yang sedikit. Atas sikit pada Raibun, dipanggil Syakun, 50-50. Okay, 50-50. Duit saya hilang kat office. Kan? Sebelum masa hilang tu ada 3 orang je kat office. Jadi hati saya ada sangkaan yang sedikit pada salah seorang pada 3 orang. 10% saya dalam hati punya perasaan, dia ambil. 10%. Saya tak kata dia ambil, tapi 10% dalam hati saya mengatakan dia ambil. Jadi itu nama dia Raibun. Sedikit keraguan. Tapi kalau hati saya kata, boleh jadi dia ambil, boleh jadi tak ambil. Kuat sikit pada Raibun. Tadi dia panggil Syakun. Syak ni apa? 50-50. 50-50. Boleh? Tapi kalau 80% dalam saya dah rasa dia ambil. Dia ambil. Sebab masa 2 orang ni balik, aku tengok dia orang balik sama-sama dengan aku, tak bawa apa-apa. Tinggal dia seorang je dalam office. Aku rasa kuat dia lah ambil duit aku tu. Tak ada CCTV nak tunjuk, tak ada orang nampak. Cuma kuat sangkaan saya dia ambil. Dia kuat sangkaannya dalam masalah, dia panggil apa? Zon. Tak capai tak yakin lagi, dia panggil zon. Jadi susunan dia macam mana? Roy, keraguan yang sedikit. Syak, 50-50. Zon, kuat sangkaan perkara tersebut. Yang keempat, yakin. Saya yakin dia ambil. Kenapa? Saya nampak dia ambil, CCTV pun tunjuk dia ambil. Itu yakin. Allah sebut apa tentang zon? Allah sebut apa tentang zon? Dekat surah Al-Hujurat. Habis masa dah, tolong terjemahkan dia boleh? Tuan Sofi, surah Al-Hujurat. Muka surat 517. 517 ayat 12. 517 ayat 12. Tolong baca Tuan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbesangka, yakni kecurigaan. Kerana sebahagian dari perbesangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terima kasih Tuan Sofi. So ayat tu panjang, poin saya yang sangkaan tu. Wahai orang beriman, jauhilah prasangka. Kerana kebanyakan prasangka tu adalah dosa. Most of kita punya prasangka tak betul. Tu point dia. Kalau betul, dia bukan prasangka, dia yakin. Saya tahu dia ambil, saya yakin dia ambil. Itu bukan soal lagi. Itu nama dia yakin. Jadi benda yang rasa-rasa, sangka-sangka boleh jadi, jangan ikut sangat. Ikut apa yang yakin. Jadi Quran kena ikut. Kerana apa? Tidak ada 1% pun right dalam dia. Jadi kalau ada orang Islam, dia kata, aku percaya 6,000 ayat, 1 ayat je aku tak percaya. Aku tak pasti, boleh terima ke tak terima ayat ni. Maka orang ni kena tertolak iman ni. Sebab Quran tak boleh ada sikit pun prasangka tak betul, salah direka, tak boleh. Boleh? Rabbil Alamin, Allah sebut Quran ni datang daripada Tuhan sekalian alam. Sebab tu Quran ni boleh cerita tentang dalam bumi, bawah bumi, atas bumi yang akan selepas dengan detail terperinci. Sebab penulis ataupun pencipta bagi Al-Quran, dia mengetahui segala yang ada ke alam ni. Dia yang buat alam ni. Jadi tak susah bagi dia nak cerita tentang alam ni. Saya reka satu produk, motosikal elektrik. Kan? Saya boleh tak buat buku tentang motosikal saya? Boleh. Saya buat buku tentang bahan-bahan digunakan, ketahanan dia, buat cara nak penjagaan dia. Sebab saya yang reka motor elektrik. Saya tahu lah A to Z pasal dia. Saya boleh lah buat buku tentang cara penggunaan, cara penjagaan, bateri yang sesuai, minyak yang sesuai, contoh. Allah Ta'ala dia buat alam. Alam ni dia buat dengan diri dia sendiri, dia yang buat. Jadi bukan sekadar alam manusia dia tahu, alam jin, alam haiwan, alam malaikat, semua dalam pengetahuan dia. Jadi bila semua dalam pengetahuan dia, dia boleh cerita detail dalam Quran. Pasal malaikat ke, pasal jin ke, pasal kehidupan selepas mati. Lepas tu Quran ni tak boleh disyak, tak boleh dia ragu-ragu sikit pun. Kerana apa? Yang penulisnya tu honor pada sekalian alam. Honor pada kita punya future. Jadi apa yang dia tulis, apa dia cakap dalam Quran, semua akan berlaku. Boleh? Okay, minggu depan kita akan masuk ayat 39. Allah kata apa tahu? 39. Mereka mendustakan apa yang mereka tak tahu sepenuhnya. Mereka mendustakan benda yang mereka tak tahu sepenuhnya. Kita nak satu perkara tu, kita nak hukumkan halal ke haram ke sah ke tak sah ke, kita kena tahu secara menyeluruh. Kalau saya hanya menafikan benda yang saya tak tahu, orang cakap saya bodoh. Contoh, orang tanya saya, contoh ni contoh. Ustaz, apa hukuman Bitcoin? Haram. Bitcoin tu apa Ustaz? Tak tahu lah. Saya tak tahu Bitcoin tu apa. Apa pandangan orang? Awak tak tahu Bitcoin tu apa, awak tu cakap haram. Ulama-ulama, dia nak kaji satu benda tu, nak kata halal ke haram, dia buat kajian menyeluruh, A to Z, luaran, dalaman, semua dia buat kajian. Setelah kajian dia buat, mungkin ambil masa berbulan-bulan, barulah dia boleh kata haram. Jadi bila orang tanya ulama tu, kenapa haram? Dia boleh cerita. Kenapa boleh jadi haram? Contoh, ni sekadar contoh lah. Tiba-tiba saya, Bitcoin tak tahu apa dia. Apa hukuman Bitcoin? Haram. Ustaz tahu tak apa itu Bitcoin? Saya tak tahu apa itu Bitcoin. Awak tak tahu Bitcoin tu apa, awak boleh cakap haram. Kenapa cakap haram? Saya dengar orang cakap haram. Orang akan reject jawapan tersebut. Awak tak ada ilmu, awak tak ada knowledge satu perkara, awak terus kata dia haram. Samalah juga tengok ayat 39 ni, minggu depan kita akan masuk. Mereka mendustakan perkara yang mereka tidak ada ilmu tentang perkara tersebut. Quran ni mereka tak study habis lagi. Mereka tak kaji A to Z lagi tentang Quran ni. Mereka tak study habis, mereka tak kaji A to Z tentang Quran ni. Kat skrin dia Tuan Zafi tunjuk. Mana Tuan Zafi? Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum tahu dengan sempurna. Kita nak kata benda tu betul salah, cuba tahu A to Z dulu. Cuba kaji tentang kumpulan tersebut A to Z. Barulah kita sesuai mengatakan dia sesat, dia salah. Ini kita dengar-dengar je, orang cakap dia sesat, orang cakap dia salah, kita pun sama, orang cakap dia salah. Orang tanya balik, kenapa kata dia sesat? Tak tahu. Jadi kita nak mengatakan seseorang tu sesat, kita kaji seluruh kefahaman dia, ajaran dia, amalan dia, barulah kita boleh keluarkan kenyataan sesat. Ni kita tak tahu apa, ataupun kita tahu sikit-sikit je kita terus kata sesat. Itu yang bahayanya hari ni.
Okey, so ni masa lebih sikit. Kita sama minggu depan insya-Allah tentang Al-Quran. Panjang sikit cerita-cerita Al-Quran. Syukur pada Allah, Allah lahirkan kita di kalangan orang Islam yang kecil-kecil lagi mak ayah kita dah terapkan keyakinan akidah yang betul dalam diri kita. Kesian kawan-kawan kita non-Muslim yang sejak kecil lagi diterapkan dalam diri mereka akidah yang salah. Jadi kita ada kawan baik non-Muslim yang jujur, yang amanah. Non-Muslim baik, jujur, amanah. Tapi kesian oleh kerana akidah mereka fail sampai ke akhirat, mereka tetap fail di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Sofi. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.